Hello semuanya, selamat datang kembali ke channel Carol Amri. So hari ini kita akan buat satu lagi unboxing session dan aku ada buat sedikit plot twist untuk unboxing session kali ini, yang mana aku akan buat satu review mengenai produk yang aku nak share dengan korang. Okay, tapi sebelum kita teruskan kita punya intro vlog, apa kata korang jangan lupa untuk tekan like dan juga share vlog kali ini. Dan pada mereka yang masih belum subscribe channel aku, boleh tekan subscribe untuk channel ini. Okey, jom. Okey, vlog kali ini aku akan buat satu unboxing dan juga review sebuah produk yang diberi nama Vex Gaming Chair, keluaran daripada syarikat Thomas. So kalau ikutkan, korang mesti keliru kan dengan syarikat Thomas ni. Kenapa diorang keluarkan gaming chair, padahal kalau korang tengok atau pergi ke mana-mana mall, Thomas ni selalunya produk-produk yang diorang keluarkan selalunya adalah kasut tak kasut, baju tak baju, bag tak bag, jam. So kalau korang pergi kat diorang punya website, korang akan dapat tahu yang diorang ni sebenarnya keluarkan bermacam-macam produk, dan gaming chair ini adalah salah satu produk yang diorang perkenalkan. Diorang start jual gaming chair ni. So kalau korang pergi kat diorang punya website, korang bukan saja nampak gaming chair, tapi juga ada juga produk-produk untuk furniture lain seperti kerusi untuk meja makan, lazy chair. Diorang juga ada dikeluarkan macam keyboard pad dan juga mouse pad. So, kalau korang nak pergi ataupun nak membeli produk ini, aku akan sediakan link. Okay, sebenarnya aku dah lama intro sini sejak daripada zaman PKP 1.0 ataupun MCO 1.0, iaitu back pada bulan Mac 2020 sampailah sekarang MCO 3.0. Kerusi yang aku dapat ni betul-betul sejurus sebelum MCO 3.0 bermula pada awal Jun hari itu. Kalau ikutkan daripada awal tu, memang tak ada langsung stok atau model yang aku nak ni. Aku selalulah tengok diorang punya website, sama ada stok tu available ke tak. Aku selalu tanya diorang punya live on Facebook, bang, bila gaming chair untuk model ni akan dikeluarkan semula. Dan juga aku kadang-kadang connect dengan diorang punya agent di dalam website diorang, tanya bila keadaan ataupun bila produk ni akan dikeluarkan semula. Kalau ikutkan cerita, sebenarnya ada satu hari selepas aku balik kerja, yang aku kerja daripada rumah, tengah-tengah tengok selak daripada Facebook, aku nampak diorang punya FB story diorang kata, model kerusi gaming chair yang aku nak ni ada, dan colour yang aku nak ni ada. So dengan kadar sepantas kilatnya, terus aku pergi diorang punya website dan make sure aku beli, dan tak sampai dalam masa 10 minit payment semua dapat dilunaskan pembayaran yang melalui online. Korang boleh je dapatkan kerusi gaming chair ni melalui diorang punya kedai yang berada di Subang Jaya. So Subang Jaya tu antara diorang punya factory outlet lah. Factory outlet ni kalau ikutkan korang boleh je pergi sana dan ambil, tapi sebabkan PKP 3.0 ni nak menyeberangi daerah daripada daerah rumah aku ke daerah di Subang Jaya tak boleh, tak dibenarkan. So jadinya aku terpaksalah membuat pengantaran dibuat oleh pihak syarikat Thomas sendiri. Dia punya pengantaran tak dalam mahal sangat, dalam RM50. So nanti aku akan tunjuk satu-satu details mengenai harga, okey? So untuk makluman korang, masa kerusi ni sampai, box kerusi gaming chair ni sangat-sangat besar, dan aku tak tahu macam mana nak angkat daripada depan rumah sampai ke bilik aku. Nak jadikan ceritanya, aku tolak je daripada depan rumah sampailah masuk ke depan bilik. Kalau ikutkan model Vex ini memang model premium dalam Thomas. Aku ambil masa juga untuk siapkan pasang kerusi ini, adalah nak dekat dalam hampir 30 hingga 40 minit.
So lama tu bukan apa, sebab aku terpaksa membelik dulu manual yang diberikan supaya kita dapat tahu yang kita pasang satu persatu. So kalau korang jenis yang memang suka pergi IKEA beli barang dan balik pasang, korang memang tak ada masalah untuk follow manual yang diberikan oleh syarikat Thomas ni. Ikut saja manual yang diorang bagi dan semua skru disediakan, dan jangan risau, skru yang diorang bagi pun berlebih. Aku rasa ada dalam 3 atau 4 lagi kot skru yang berlebihan. Macam aku memang akan guna driller untuk ketatkan skru diorang. Diorang bukan skru pun, ada yang skru, ada juga yang macam Allen key. So Allen key tu pun kita boleh ketatkan menggunakan drill jugalah. So bagi aku tak adalah susah sangat pun korang nak pasang kerusi gaming chair ni. Pemasangan gaming chair sangat-sangat mudah. Kalau korang dapat tengok dekat belakang ni, ini adalah kerusi gaming chair model Vex yang aku buat unboxing session tadi. Thomas ada keluarkan banyak variant untuk kerusi gaming ni. Antaranya adalah Blaze X Pro, Cyrix 2, Vex, Vector dan juga Droid. So kalau korang tengok dekat website diorang buat masa ni ada diskaun untuk stok yang available. So mostly aku tengok diskaun dia dekat almost 50 to 55%. So kalau korang jenis yang tak kisah apa available pun yang ada dekat website diorang tu, korang boleh terus grab. Tu kalau macam jenis aku memang nak sangat-sangat model jenis Vex ni. So model yang diorang keluarkan ni, diorang punya model tu ada variant model. So ikutkan dia punya model tu, harga dia pun berlainan lah. Kalau macam contohnya harga asal Blaze X Pro, harga asal dia adalah RM990. Untuk model yang kedua, Cyrix 2, harga asalnya adalah RM999 juga. So untuk Vex adalah harga dia adalah RM1,299. Droid adalah berharga RM1,499, manakala Victor adalah sebanyak RM1,299. So selepas diorang dah bagi diskaun, so harga Blaze X Pro tu dah jadi sebanyak RM499, dan manakala Cyrix menjadi sebanyak harga RM599. Dan Vex kursi yang aku beli ini adalah berharga RM699. Untuk Droid berharga RM799, dan manakala untuk Victor, model Victor, harganya adalah sebanyak RM699. Kalau ikutkan diorang punya turutan tu, model Droid tu adalah premium sebabkan dia punya spesifikasi tu lebih sedikit lah daripada model-model yang harga murah sikit tu. Jadi kalau ikutkan dalam pasaran, kebanyakannya gaming chair ni dia ada spesifikasi dia yang berbeza. Ada juga harga-harga gaming chair yang di luar di pasaran tu makan beribu-ribu, berbelas ribu pun ada aku dengar. Ada nak dekat sampai 20,000 pun ada dengar. So tapi untuk syarikat Thomas ni, dia keluarkan produk yang mampu milik. Produk yang bagi aku dia tak mahal sangat dan dia pun tak murah sangat. So dan bagi aku dia memang mampu milik untuk korang miliki dan letak di dalam korang punya rumah ataupun bilik lah. So warna untuk model Vex ini dia ada beberapa option warna yang korang pilih-pilih. Antaranya ialah black or red macam yang aku beli ni, dan ada juga black red fabric, dan juga black burgundy, dan yang terakhir adalah juga warna coklat. So disebabkan aku ni memang suka warna hitam dan stok yang ada masa aku nak beli ni pun memang kali hitam. So model ni dan juga warna ni, so hitam je lah aku terus masuk bakul tanpa perlu berfikir panjang. So kalau korang suka colour lain dan suka material yang lain, korang boleh pilih lah colour tersebut. Macam aku, memang aku pilih kerusi colour hitam ni sebab dia bersesuaian dengan tema dalam bilik aku, iaitu hitam dan putih. Hitam dan putih tu memang macam semua benda boleh matching, betul tak? Walaupun dia colour hitam, kalau ikutkan korang boleh nampak dia punya stitching berwarna merah ataupun red stitch. So memang sangat-sangat cantik, bagi aku sangat-sangat premium dia punya produk Vex.
Kalau korang boleh lihat kat sini, dia punya material dia berbuat daripada soft cooling touch 2.0 durable microfiber. So kalau ikutkan, korang pun tahu kan, material microfiber ni kalau korang guna dan duduk lama, ianya memang takkan rasa panas, dan yang paling penting dia tahan lama. So kalau korang compare dengan sofa-sofa yang dekat rumah, kalau korang duduk lama, mesti korang akan rasa macam berpeluh sikit bahagian belakang atau berpeluh sikit bahagian punggung sebab korang duduk lama, dan korang akan rasa melekit dan gatal. Macam aku dah guna hampir 3 minggu kerja daripada rumah, yang korang rasa berpeluh, melekit dan gatal tu tak ada langsung. So kalau ikutkan, kita akan rasa lebih selesa lah. So Vex ni adalah kategori premium yang kedua selepas Troy. So kenapa aku tak ambil Troy? Salah satu sebabnya ialah kedudukan tempat duduk dia ni. Tempat duduk dia ni kalau compare dengan Troy, dia macam agak tersepit sikit. Kau punya peha, macam aku peha agak besar, agak lebar. So untuk Vex ni dia macam betul-betul sesuai je dengan kau punya kedudukan kaki kau. So kalau ikutkan, kau boleh macam, kau tengok boleh terus bersila pun, boleh terus bersila, relax je, macam tak ada apa. Tempat duduk tu sangat-sangat selesa lah. So dia sangat lebar. Bagi aku, Vex ni mempunyai design, nilai estetika dia yang sendiri. So kalau kau tengok, dia nampak lebih ergonomik, sedap lah mata memandang, tak ada rasa macam besar sangat, tak ada rasa macam tinggi sangat. Just nice je dia punya design. Macam mana aku boleh tahu model Vex itu lebih selesa daripada model Troy? Kerana aku telah pinjam dan menggunakan model Troy daripada adik aku sendiri lah. So bila kau duduk lama-lama atas kerusi tu, kau akan rasa sedikit tak selesa dengan kerusi Troy tu. Bukan aku kata Troy tu tak bagus, Troy tu bagus. Cuma bila aku dapat comparison antara Troy dan juga Vex, bagi aku, untuk orang yang mempunyai badan yang besar dan lebar dan kaki yang besar dan lebar, lebih sesuai menggunakan model Vex daripada Troy. Untuk review yang jujur ni, pertama sekali, kalau korang tengok dekat bahagian kaki ataupun dia punya base ni, kaki dia heavy duty. Dia punya saiz kaki tu pun bukan macam sebarangan punya kaki yang nipis dan lembik dia pakai. Dia punya tiang base, dia punya seat plate memang sangat berkualiti. Ini adalah antara punca kenapa kotak yang sampai depan rumah aku tu sangat besar gedabak. Sebab yang kedua adalah kerana dia mampu menampung berat sehingga 180 kg dan sesuai untuk ketinggian antara 175 cm hingga 200 cm. So kalau korang tengok dekat sini, aku punya ketinggian 170. 170 pun macam not that bad punya ketinggian untuk duduk kursi ni lah. Masih ada, korang boleh rasa ada ruang yang bersesuaian, cukup-cukup je lah untuk aku punya kepala kan. Sebab yang ketiga, dia punya ketinggian tempat duduk ni korang boleh laras. So kalau korang tengok dekat sini, nampak dia boleh turun, dia boleh naik. Korang boleh laras lah ikut korang punya ketinggian dan juga keselesaan. Sebab yang keempat adalah armrest ni. Armrest ni korang juga boleh adjust dia punya ketinggian, korang boleh adjust dia punya kedudukan kiri dan kanan. Kiri kanan macam ni, kiri kanan macam ni, dan juga korang boleh movekan dia ke belakang dan juga ke depan. So Thomas panggil ianya adalah boleh di-adjust secara 3D. So ikut kehendak korang lah, korang nak duduk kedudukan dia lebih tinggi ke, korang nak duduk kedudukan yang rendah lagi ke. So ikut keselesaan korang waktu korang duduk atas kerusi inilah. So kalau korang tengok betul-betul, diorang punya armrest ni bukannya plastik yang bila korang ketuk tu bunyi plastik. Tak, dia bila korang ketuk ni ataupun korang picit diorang punya armrest ni, dia macam sponge pun ada.
macam lembut. Dia memang lembut. So bila korang tekan lama-lama macam ni ke tekan lama-lama macam ni pun korang takkan rasa sakit sebab dia punya material tu sangat-sangat lembut. Kita tengok bahagian atas dia ni, kalau tekan korang akan rasa kelembutan dia tu. Nampak? Kan sangat selesa kan. Cuma tempat sandal ni boleh di-adjustkan ke belakang dan ke hadapan lah. So dia boleh pergi hampir kepada 165 degree. Tu korang boleh laras dia ke belakang dan ke depan lah. So macam aku suka macam duduk ke belakang sikit, rasa macam selesa sikit, rasa macam dia lebih kepada nampak macam gaya-gaya bos lah, walaupun aku bukan bos pun. Okay, kerusi ini juga didatangi dengan neck support. Neck support ni kalau korang boleh tekan, dia adalah menggunakan memory foam. Memory foam ni yang korang tahu, foam ni kalau tekan macam mana pun, tekan kuat-kuat macam mana pun, dia akan tetap kembali kepada bentuk asal. So ini sangat-sangat lembut, sangat-sangat selesa apabila korang letak korang punya leher ataupun kepala di kerusi ini. Senang kan? Apa kan? So dia juga ada datang dengan lumbar support. So lumbar support ni pun terletak di bahagian belakang badan. So dia pun sama juga, dia punya material ni macam neck support tadi, menggunakan memory foam. So korang buatlah, tekanlah macam mana pun, dia akan kembali kepada bentuk asal. So so bila korang duduk tu, adanya lumbar support ni, korang akan duduk dengan sangat-sangat selesa. Macam korang lihat sekarang ni, aku dapat duduk dengan selesa macam ni, nampak? So dia tak ada rasa macam tegak sangat pun, tak ada rasa macam bungkuk sangat pun, tak ada juga. Dan tempat duduk dia ni sangat-sangat lebar. Kerusi ni memang bersesuaian untuk orang yang berkapasiti lebar. So untuk orang-orang yang badan macam aku ni, memang sesuai untuk menggunakan model bag ni. Lepas tu lagi satu, kalau korang perhatikan di kerusi ini, bahagian tepi belah kiri ni, korang akan perasan dia macam ada ala-ala carbon fiber sikit. So carbon fiber ni sangat-sangat nampak lagi dia punya nilai estetika pada kerusi tersebut. Dengan adanya design ala-ala carbon fiber sikit ni, dia akan nampak lebih eksklusif dan ianya buat design dia jadi minimalist. So kalau korang perhati dekat-dekat sini, dia punya material carbon fiber ni boleh rasa. Pendek kata, panjang tak ada kata apa-apa, panjang duduk diam je kat tepi. Pendek kata, anda semua sebenarnya susah nak jumpa kerusi yang macam ni di pasaran. Dengan design yang sangat menarik macam ni, dengan dia punya selesa macam ni, dengan material dia yang sangat-sangat high class bagi aku, dan yang paling penting ianya sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat murah, dan harga yang bila compare dengan dia punya material, dia punya keselesaan ni dengan harga market di pasaran, memang bagi aku sangat-sangat berbaloi. So jadinya kalau aku buat comparison ataupun perbandingan dengan kerusi-kerusi yang telah aku gunakan sama ada di pejabat ataupun kerusi yang aku beli di IKEA yang lebih kurang untuk buat kerja, aku rasa better lagi kalau sebenarnya mana-mana pejabat ataupun pejabat aku dapatkan kerusi gaming chair ni untuk pastikan korang punya pekerja duduk dengan selesa, dapat buat kerja dengan selesa tanpa perlu risau korang punya bahagian belakang ni agak sakit ataupun tak selesa sebab korang duduk sepanjang hari kan. Kalaulah pejabat aku ataupun pejabat korang dapatkan kerusi gaming chair ni, aku rasa staff takkan mengular lama-lama dekat luar sebab dia akan kembali ke tempat duduk dan duduk dengan selesa dan buat delivery kerja diorang setiap hari. So ini sangat-sangat berbaloi lah. Gaming chair ni sebenarnya nama dia sebenarnya gaming chair, tapi sebenarnya dia boleh digunakan pakai oleh sesiapa saja, especially yang jenis bekerja 8 jam di office ataupun bekerja di rumah 8 jam, duduk lama-lama menghadap komputer.
boleh juga dapatkan kerusi gaming chair daripada Thomas ini. Jadinya aku tak adalah nak buat comparison dengan gaming chair yang lain yang macam brand Toda ke, ataupun brand TT Racing ataupun Secret Lab ke. Jadi aku boleh bagi 5 bintang untuk kerusi gaming. So sini deserve ataupun layak untuk dapatkan 5 bintang daripada channel ini. So jadi guys, sampai di sini saja kita punya vlog unboxing session pada kali ini. So harap korang enjoy dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ini pada mereka yang belum. Semoga kita berjumpa lagi untuk vlog ataupun unboxing session yang lain. Dan sementara itu, pastikan korang sentiasa berada dalam keadaan selamat, stay safe, stay at home dan stay negatif for COVID-19. So kalau boleh elakkan berada di tempat yang ramai, dan bila keluar tu make sure towel masking korang punya muka, okay? So kita jumpa lagi. Bye bye.